استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى أرواح والدينا ومشايخنا والمعلمين والأستاذنا لجميع من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شأول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم آمين. وقال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala, apa-apa jua jenis rahmat yang dibukakan Allah kepada manusia, tidak ada siapa pun yang dapat menahannya, dan apa-apa saja yang ditahan oleh Allah, disekat oleh Allah ke atas manusia, tidak ada siapa pun yang dapat melepaskannya. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surah Fatir ayat yang kedua. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan, kelapangan masa dan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekali lagi bertemu di rumah Allah yang mulia ini, dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan dengannya membawa kemuliaan kepada kita dengan jalan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis kita ini mampu untuk menanamkan sifat ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada diri saya dan pada tuan-tuan yang hadir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 2 bulan saya tak mai sebab masjid saya kena tutup. Jadi bila masjid kita kena tutup, kita nak keluar pergi ke awang pun tak eloklah. Serupa kita lah kan, kita kena diarahkan duduk di rumah, tiba-tiba kita keluar, jadi tak sesuai lah. Jadi saya minta maaf tak dapat hadir pada 2 bulan yang lepas. Tapi tak ada jemaah yang positif pun, cuma kawasan tu ya. Dan Alhamdulillah sekarang ni telah kembali putih. Cuma kita hari ni tuan-tuan dikejutkan semula dengan kes peningkatan yang mendadak. Hari ni kalau tak silap saya 300 lebih, paling tinggi dalam sejarah, 317 kot, no? Kedah saja pun 100 lebih. Jadi kita mesti terus bergerak menghadapi ujian ini sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam ayat yang saya bacakan tadi lah,
Allah kata ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah buka kepada manusia daripada rahmatnya, tak ada siapa pun boleh tahan. Maknanya kalau Allah nak bagi kita senang, nak bagi kita dengan kasih sayang dia, dia nak bagi apa-apa pun tak ada siapa boleh tahan. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Apa saja yang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak mau bagi, tak ada siapa boleh tolong pelepas. Jadi kita ingat satu. Sama jugalah panduan yang diberikan oleh Nabi SAW. Satu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia naik unta duduk di belakang Nabi. Nabi kata kat dia, ya ulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak. Abdullah bin Abbas ini adalah anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi lah. Jadi Abdullah ni sepupu Nabi, tapi dia muda. Dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Maknanya Nabi masa hijrah umur Nabi 51 tahun ataupun 52 tahun. Jadi dia beza dengan Nabi ni dekat 50 tahun. Jadi Nabi panggil kat dia, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, aku nak ajak kat kamu beberapa kalimat, beberapa pesanan. Ya. Yang pertama kata Nabi, ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah pasti akan menjaga kamu. Nabi guna fi'il mudhari' dalam kalimat ini. Ihfazillah, kamu hendaklah sentiasa menjaga Allah. Yahfazka, Allah pasti akan sentiasa menjaga kamu. Fi'il mudhari' ini maknanya benda yang sedang berlaku dan dia kekal sampai bila-bila. Mana mai kat kita ni pun tuan-tuan, kita nak duduk dalam pemeliharaan Allah, kita kena jaga Allah. Ulama dalam mentafsirkan hadis ini hadis sahih. Hadis disahihkan oleh Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Ulama dalam mentafsirkan hadis ini, dia kata antara perkara yang disebut sebagai jaga Allah ini, yang pertama menjaga hak-hak Allah. Ini yang paling utama. Apa dia hak Allah? Yang pertama, hak Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya yang layak disembah. Jangan menyembah Tuhan yang lain. Dari sudut uluhiyah Allah, jaga hak dia. Rububiyah Allah, jaga hak dia. Asma' dan sifat Allah, jaga hak dia. Tak boleh kita cabuli hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua kata ulama, batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Batas-batas, had-had yang ditetapkan oleh Allah. Kamu manusia, ni yang kamu boleh buat. Lebih daripada tu tak boleh. Antara batas-batas hakam yang ditetapkan oleh Allah, halal haram, benda yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Benda yang halal itu jelas, benda yang haram itu jelas, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya batas yang Allah tetap ni dah jelas. Jangan langgar. Yang ketiga, patuhi segala perintahnya, jauhi segala larangannya, kata ulama. Jadi jaga hak Allah, Allah akan jaga kamu. Allah adalah sebaik-baik wa huwa khairul hafizin. Dia adalah sebaik-baik pemelihara. Nak pelihara daripada apa? Pelihara daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok bagaimana Allah, antara benda yang Allah pelihara ni, kata ulama, yang paling utama adalah iman dan Islam. Allah akan jaga kamu kalau kamu jaga hak Allah. Contoh macam Nabi Yusuf alaihissalam, bila dia diuji oleh Allah SWT dengan ujian iman, ujian untuk merosakkan imannya, Allah jamin, Allah pelihara dia. Dia selamat daripada ujian. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, selamat daripada ujian, terutamanya ujian iman. Allah pelihara. Allah pelihara Islam, Allah pelihara keluarga, Allah pelihara harta, Allah pelihara semua. Wa huwa khairul hafizin. Dia adalah sebaik-baik pemelihara. Kemudian yang kedua, saya ambil dua dia. Sebenarnya dia ada 6 benda yang Nabi sebut pada Sayyidina
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni. Ambil dua je. Yang kedua, Nabi kata, ihfazillah tajidhu tujahaka. Kamu peliharalah Allah. Sekali lagi Nabi ulang, peliharalah Allah, kamu akan dapati Allah di depan kamu. Apa maksud Allah di depan? Di depan ni macam orang kata, kalau kita sembahyang hak di depan ni siapa? Tu imam. Maka makmum akan ikut tu imam. Tu imam rokok, dia rokok. Tu imam sujud, dia sujud. Maksud dia apa? Tu imam ni memandu makmum dalam solat, membimbing makmum dalam solat. Begitulah bila Allah berada di depan kita, Allah akan bimbing kita selamat daripada jalan yang bahaya. Kita nak minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini petua yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillah, pelihara Allah. Tajidhu tujahaka, kamu akan dapati Allah di depan kamu. Maknanya Allah akan bimbing kehidupan kamu, tak sesat, tak bahaya kehidupan kita, tak lari daripada jalan-jalan yang ditetapkan oleh Allah, tak terpengaruh dengan benda-benda yang menyesatkan yang di depan ni lah ni, terutama akhir-akhir zaman ni banyak. Ini tuan-tuan, itu dua perkara. Sebenarnya panjang lagi hadis itu, ada 6 perkara sebenarnya, tapi saya sebut 2 perkara. Malam ni insya-Allah kita masuk pada yang pertama sekali, kitab Mustikah hadis ini dalam bab iman dan asasnya yang 6. Tengok, iman dan asasnya yang 6. Kalau yang Jawi muka surat 58, yang Rumi Allah alam muka surat apa lah. Hari itu kita berhenti bulan 7. Muka surat 37. Sebagaimana yang diketahui bahawa Islam yang diterangkan dalam hadis ini, kita bicara tentang hadis yang panjang yang disebut sebagai hadis Jibril tu, yang Jibril main melutut dengan Nabi, Islam apa, iman apa, ihsan apa tu, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, berarti mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam tu mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu Islam yang bererti kepatuhan yang sebenarnya tidak akan wujud dengan ketiadaan iman atau kepercayaan yang tertentu. Patuh ni bukan benda yang mudah. Dia bila ada iman, ada kepercayaan, baru kita boleh patuh. Macam kita puasa lah tuan-tuan. Kita puasa, bila kita puasa tanpa iman, mungkin duduk dalam bilik kita minum. Sebab tak ada kepatuhan. Kepatuhan yang sebenar ni mesti lahir daripada iman, kepercayaan kita kepada kekuasaan Allah SWT. Kita duduk dalam bilik, kita tahu, Allah nampak. Kita masuk bilik ayak, kita tahu Allah nampak. Kita bersendirian, kita tahu Allah nampak. Jadi lahirlah kepatuhan bila ada keimanan. Jadi Islam itu adalah ibarat pokok, manakala iman pula adalah ibarat benih dia. Kita tanam benih, akan lahir, akan tumbuh pokok. Jadi Islam tu pokok. Nak tumbuh pokok tu dia kena tanam benih dulu. Nanti keluar buah. Buah tu adalah syariat, buah tu adalah akhlak yang lahir daripada pokok yang baik. Maka keluarlah akhlak yang baik, keluarlah cara hidup yang baik. Sama macam kita tanam pokok, daripada benih yang baik tumbuh pokok yang subur, keluarlah buah yang elok. Tanam musangking, kata ambil benih yang elok, sepokok sampai 60-70 ringgit, tanam, jaga, baja ikan dia, kemudian tumbuh pokok musangking, kemudian dia keluar buah elok, boleh jual sekilo 50 ringgit. Baik, dan bahawa sebarang gerak-geri yang disengajakan oleh manusia adalah timbulnya dari suatu kepercayaan yang tertentu. Apa yang kita buat hari ini timbul daripada kepercayaan kita. Maka amalan itu disebut sebagai bukti kepada iman. Apa bukti kamu beriman? Kamu taat segala perintah Allah. Kalau dia mengaku saja taat tapi tak buat pun apa yang Allah suruh, ini menunjukkan imannya lemah. Lemah ni ada dua tuan-tuan.
Satu, hak lemah, hak diterima Allah. Satu lagi takut dia termasuk golongan munafik. Hak tak diterima Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Tapi kita orang awam kita tak tahu. Cuma kita tahu sifatnya sahaja. Dengan yang demikian, maka salah satu di antara rukun-rukun agama ialah iman atau kepercayaan yang berasaskan kepada 6 perkara yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang panjang ini. Yang pertama tentang kepercayaan kepada Allah. Wujudnya Allah pencipta seluruh alam. Sebagaimana yang sedia maklum, manusia yang waras akal fikirannya memang sedar bahawa wujudnya adalah diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Akal yang waras, dia akan sedar kita ni ada atas dunia sebab ada pencipta. Siapa yang cipta kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ini akal yang waras, walaupun dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Wala in sa'altahum, jika ditanya kepada mereka, siapa dia mereka? Kafir Quraisy hadut lawan Nabi. Kalau ditanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk manusia? La yaqulunna Allah, nescaya mereka akan jawab Allah. Akal yang waras. Akal yang waras dia akan jawab Allah. Tapi tak menandakan dia beriman lagi, tak menandakan dia seorang Muslim lagi. Takat percaya Allah cipta je tak ada lagi. Dia ada syarat dia. Kemudian, dan sebagaimana ia sedar bahawa segala keadaan dan perjalanan dirinya tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah Maha Penciptanya itu. Bila kita percaya Allah yang cipta kita, maka sewajarnya kita hidup mengikut peraturan yang ditetapkan Allah. Macam kita ada anak, saya ada anak 7 orang. Tuan-tuan pun ada anak. Minta maaf lah kalau tak ada anak, tapi saya nak buat contoh Kalau kita ada anak tu lahir daripada hubungan suami isteri kita dengan isteri kita, lahir daripada perut isteri kita. Kita akan kata pada anak, hang duduk dengan ayah, ikut peraturan yang ayah tetap. Tiba-tiba anak tak mau ikut kita, tuan-tuan, boleh tak? Tak boleh lah. Anak kita tak mau ikut ketetapan peraturan yang kita tetap. Sama lah Allah cipta kita. Sebab tu ulama kata ibu dan ayah ini adalah roh kecil kepada anak. Roh kecil, bukan roh yang sebenar, tapi roh maknanya pemelihara, penjaga kepada anak-anak. Begitulah bila kita percaya Allah yang cipta kita, maka akan lahir sepatutnya dalam diri kita ni, aku hidup mesti ikut apa yang ditetapkan oleh Allah. Ia juga sedar bahawa dirinya tersusun dari jisim dan roh. Kita ni terdiri daripada jisim dan roh, jasmani dan rohani. Undang-undang dan peraturan yang disedarinya itu menguasai keadaan dan perjalanan dirinya. Itu hanyalah untuk keselamatan jisimnya apabila ia mematuhinya dengan sempurna. Ingat, kita ikut peraturan yang ditetapkan Allah ni bukan untuk apa? Untuk diri kita balik. Allah tetapkan peraturan halal haram, kemudian kewajipan beribadat, kewajipan untuk macam-macam kewajipan yang Allah tetap, bab muamalat, bab munakahat, bab syariat, bab siasah dan sebagainya. Peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Islam ni bukan untuk Allah, tapi untuk memelihara diri kita balik. Supaya ni lah tuan-tuan, ni orang duk heboh bab SOP kan. Yang ditetapkan SOP tu nak jaga siapa? Peraturan ni nak jaga siapa? Buat peraturan jalan raya, lampu merah kena berhenti, lampu kuning sedia untuk berhenti, bukan sedia untuk pecut. Lampu hijau baru berjalan. Untuk siapa? Untuk JPJ ke? Tak. Peraturan ni disediakan adalah untuk keselamatan diri kita. Itu juga SOP hak nak letak hari ni. Ni tuan-tuan semua kita boleh ikut, tak pasal-pasal kita semua boleh pakai ni kan. Dulu kita tak nak harap nak pakai benda ni. Rimah. Tapi bila dah tetap peraturan kita pakai. Sebab apa? Kita yakin, kita percaya ni untuk kebaikan diri kita.
untuk kebaikan diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Tiba-tiba ada orang yang langgar dan menyebabkan bahaya kepada orang lain, semua orang pakat marah. Hari ni marah dekat orang politik, marah dekat orang balik dari Sabah, marah macam-macam lah marah. Kan? Sebab apa? Sebab tak ikut peraturan. Ya, hang langgar peraturan Allah, tak rasa nak marah. Bila langgar peraturan Allah, menjadi asbab kepada fasad fil ard. Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahir kerosakan di atas muka bumi ini. Punca dia apa? Punca dia kerana tangan-tangan manusia, maksudnya manusia langgar perintah Allah. Ini sunnatullah, ketetapan Allah. Hampa langgar peraturan Allah, ini habuan hamba. Ini habuan hamba, hampa langgar. Jadi tuan-tuan, memanglah ada orang langgar, tapi kita kena tengok balik punca Allah izinkan benda ni berlaku. Kenapa Allah izinkan wabak ni berlaku? Mesti sebab kita langgar batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena renung hati ni, tengah duk jadi macam ni pun, masya-Allah, macam tak sedar lah orang kita ni. Tengah Allah turun bala macam ni sampai kita ni takut nak keluar rumah. Tak ada sebab tak keluar rumah, takut nak keluar rumah. Allah turun bala sampai tahap ni pun kita tengok macam tak ada kesedaran. Yang tu langgar Allah tu langgar serupa lah. Hak jenis tak sembahyang macam tu lah. Hak jenis tak tutup aurat jugalah. Tak sedar-sedar. Sebenarnya itulah punca dia. Hak duk buat ni nak elak daripada berjangkit dia, tapi hak izin benda tu berlaku Allah izinkan benda ni berlaku. Tersebar seluruh dunia. Berapa belas juta dah? Lebih daripada 13 juta lah. Amerika saja 7 juta lebih, India 6 juta lebih. Dah 7, 6 dah 13 lah. Tu tak kira hak lain lagi, berapa juta dah. Allah izin benda ni berlaku sebab apa? Mesti ada sebab. Dan tak ada sebab lain melainkan manusia ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu maha adil, maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah sayang ke hamba dia. Tapi kena juga pasal apa? Kena cek balik tuan. Tu dia kata kita. Adanya, yang kedua, adanya malaikat. Kita berhenti setakat tu dulu. Maknanya malam ni kita cerita tentang keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala merupakan asas kepada iman. Kemudian seterusnya kita masuk dalam kitab Idaman Penuntut. Dalam bab solat, kita masuk yang pertama sekali tentang rukun sembahyang. Hari itu kita berhenti aurat, berhenti dekat aurat. Hari ini masuk pada rukun sembahyang. Rukun maknanya juzuk atau tiang bagi suatu lembaga. Juzuk atau tiang bagi satu lembaga. Dan rukun sembahyang maknanya juzuk-juzuk yang tersusun daripadanya hakikat sembahyang. Apa makna solat? Solat atau sembahyang ni maknanya segala perbuatan, perkataan yang dimulakan dengan niat, dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maknanya dalam tu ada juzuk-juzuk yang tertentu, ada rukun-rukun yang kita, amalan-amalan yang kita kena buat. Jadi sembahyang ni, rukun ini adalah juzuk-juzuk yang tersusun daripadanya hakikat sembahyang. Adalah rukun sembahyang itu 13 perkara dengan dijadikan tamakninah pada 4 tempat. Dalam sembahyang ni ada 13 rukun, dan dalam 13 rukun itu ada 4 tempat yang mesti sempurnakan rukun itu dengan sifat tamakninah. Apa dia? Rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Mesti ada tamakninah. Apa maksud tamakninah? Diam seketika. Duduk seketika dengan maknanya berhenti sat. Berhenti sat. Tak boleh macam ayam patuk padi. Rokok tak ada apa lagi, tak ada sempurna lagi, bangkit dah tak ada sempurna lagi, turun dah. Jenis macam tu.
Macam tengok video mana sembahyang tarawih di mana, di Indonesia kan, sembahyang tarawih. Oh kalau betul letih tuan-tuan, kena hak badan pokok poroi macam saya ni pakai termuntah gitu sembahyang tu. Mana nak larat, letih gitu. Letih pasal kalut. Bukan letih pasal sembahyang, letih pasal kalut. Islam bukan macam tu. Islam agama yang mudah. Jangan menyusahkan orang. Kena cepat macam tu. Kena kita hak tua-tua ni macam saya ni tak larat ni. Dia bila dia kena gout ni macam-macam sendi sakit dah. Saya ada penyakit gout. Dia patah sendi semua sakit lah. Kena bergerak cepat macam tu tak boleh pergi. Kalau kata sembahyang tarawih tu imam muda hangpa nak buat cepat, aku tak ikut lah. Tak ada nak ikut lah. Tak ada nak ikut. Jadi tuan-tuan, dia kata juzuk dalam sembahyang. Jadi yang pertama dia ada sifat empat rukun ni, dia ada tama'ninah sebagai sifatnya. Baik, yang pertama niat. Ni nak bagi masuk waktu isyak kena berhenti. Tu yang duk pecut. Niat bawah sampai lajak sikit. Dia kata dia rakam. Sebab hari ni menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zul bagi pesanan sekali lagi, SOP di masjid hendaklah diperketatkan semula. Sebab dia pun mesyuarat khas hari ni, menteri-menteri mesyuarat khas untuk MKN. Mesyuarat khas tu tak tahulah apa keputusan dia nanti. Kita tunggu tengoklah. Makin teruk ni. Baik, yang pertama niat, iaitu ingat dalam hati mengerjakan sembahyang. Tidak wajib disebut dengan lidah, malahan sunat sahaja supaya lidah itu boleh menolong hati. Jadi kalau hak kata lafaz niat itu bid'ah, tuan-tuan, ini tuan boleh ambil sebagai hujah. Kita orang awam, ni tuan-tuan, kita punya mazhab kita adalah guru yang kita belajar. Memang kita boleh sebut mazhab Syafi'i, tapi tanya mazhab Syafi'i kata apa kita tak tahu. Lalu kita ambil pada kitab yang kita belajar. Dan apa yang disebut di sini, dia kata niat iaitu ingat dalam hati. Ingat dalam hati, niat itu. Niat apa? Mengerjakan sembahyang. Tidak wajib disebut dengan lidah, malahan sunat sahaja. Maknanya terkeluar dari situ bila ada yang mengatakan lafaz niat itu bid'ah. Hak kata tak boleh usolli tu. Lafaz niat tu usolli lah. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala tu, menurut kitab yang kita belajar, ini bukan sebarang orang ni, bekas mufti tu kan kita pandai daripada dia. Berapa kitab dah kita karang. Jadi apa dia kata? Hukum lafaz niat itu adalah sunat. Kenapa? Supaya lidah itu boleh menolong hati. Memang ini kaedah Imam Syafi'i. Dalam kaedah fiqh Imam Syafi'i, apa-apa saja yang mampu untuk boleh membantu menyempurnakan yang wajib, hukumnya sunat. Apa-apa yang mampu menyempurnakan yang wajib, hukumnya sunat. Kita ambil ayat sembahyang, yang wajibnya tu basuh sekali, tapi kita basuh 3 kali. Pasal apa? Hak 3 kali tu mampu menyempurnakan hak sekali, kok ada cacat, maka hukumnya sunat. Kita sembahyang sunat ba'diyah apa? Sunat ba'diyah tu kok ada hak kurang dalam, bukan kurang hak wajib no? Kurang khusyuk, kurang berapa lah dalam sembahyang kita hak wajib tu, maka sunat ba'diyah itu tolong hak tu, melengkapkan, menyempurna, maka hukumnya sunat. Jadi lafaz usolli itu dapat membantu hati. Tuan-tuan bayang kita main-main terus, ya Allahu Akbar, silat-silat maghrib dia niat isyak, betul tak? Bisa jadi ya? Bisa jadi, saya bisa jadi tuan-tuan. Sebab tu dalam bab sembahyang ni sunat, sunat kita iqamah dulu walaupun sembahyang seorang.
Supaya apa? Supaya kita bertenang nak semayang, jangan duk kalut. Tapi bila main mayang jemaah ni jangan pakai duk komat pula. Cukup bila seorang sudahlah komat. Sebab apa? Komat tu boleh menenangkan kita. Bila komat, hukumnya makruh kita buat benda selain daripada hak nak semayang. Nak baca doa masa tu lepas komat tak apa. Tapi nak bercakap hukumnya makruh. Sebab apa? Boleh ganggu semayang lah. Dia boleh ganggu semayang. Baik. Jika semayang itu fardu, ni yang penting ni jika semayang itu fardu, wajib ada 3 perkara. Apa semayang fardu? Semayang fardu ni semayang 5 waktu lah. Wajib ada 3 perkara. Bila 3 perkara ni tang mana? 3 perkara dalam niat haduk dalam hati itu. Apa dia? Yang pertama qasad. Qasad iaitu ingat mengerjakan sembahyang. Dalam istilah kita yang sebut usolli itu, sahaja aku semayang ataupun sengaja aku semayang. Kalau dalam kitab-kitab kuning dia sebut sengaja, dia tak sebut sahaja. Usolli itu makna kita sengaja buat. Sengaja aku semayang ni, bukan saja-saja. Sengaja aku. Itu maksud qasad. Kita buat tu buat dengan sengaja. Bukan buat saja-saja, buat dengan sengaja. Jadi sengaja aku sembahyang. Itu qasad. Yang kedua ta'arud. Ta'arud iaitu ingatkan fardu. Sengaja aku solat fardu isyak. Hak kita nak sembahyang ni sembahyang fardu. Ini hak cerita sembahyang fardu dulu. Hak sunat tak lagi. Jadi dalam solat fardu ni dia kena ada ta'arud. Ta'arud ni maknanya mengatakan bahawa, niatkan bahawa solat itu adalah fardu. Saja aku solat fardu isyak, saja aku solat fardu maghrib. Fardu bukan sunat. Benda tu kita kena tahu kata, kita kena niat kata wajib, bukan benda sunat. Semayang tu semayang hak wajib. Yang ketiganya ta'yun ataupun ta'yin, menentukan fardu itu zuhur atau sebagainya. Saja aku solat fardu zuhur, ta'yinkan fardu tu apa. Maknanya tentukan fardu apa yang kita nak sembahyang. Saja aku solat fardu maghrib, saja aku solat fardu isyak. Dia kena ada 3 benda ni dalam mana? Start daripada hamzah untuk Allah sampai bar ra sukun untuk akbar tu. Allahu akbar. 3 benda ni kena ada. Hak lebihnya terlepas daripada tu tak apa. Selebihnya ini sembahyang fardu. Sembahyang fardu 5 waktu. Tak masuk solat Jumaat. Solat Jumaat bab lain, tak gina. Sembahyang 5 waktu ni start daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu ni dia kena ada 3 benda ini: qasad, ta'arud, ta'yin. Qasad sahaja aku sembahyang. Ta'arud fardu, ta'yin isyak. Contoh. Duduk dalam Allahu akbar. Lepas dia tu 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Hak tu boleh lepas bar. Hak tu boleh lepas daripada bar. Jadi tak payah dah ulang banyak kali kan. Maka kalau orang mengaji dia tak ulang dah banyak. Dia tahu dah hak tu ya, 3 tu ya. Saja aku sembahyang fardu isyak. Bukannya panjang pun. Jadi tak payah tu Allah. Duk tak main-main. Nak 3 benda je. Saja aku sembahyang fardu isyak, saja aku sembahyang fardu maghrib, saja aku sembahyang fardu subuh. Senang ya. Tak payah nak menyusahkan sangat. Islam ni agama yang mudah. Sebab tu kata Ustaz Azhar Idrus, dia pesan, kalau mai rasa ragu tu biar pergi. Kita sebenarnya dah buat elok dah. Yang penting kita mengaji, kita tahu. Bila kita mengaji kita tahu kita dah buat elok dah. Duk main lagi rasa ragu tak sempurna lah niat aku ni. Biar ni. Hak tu yang menang. Tu yang menang melawan syaitan. Syaitan ni dia nak apa? Dia nak kita was-was. Bila was-was, cacatlah solat itu. Solat yang disertai dengan was-was, maka solat tu cacat. Tak daripada niat lagi dia dah mula dah. Malah bukan daripada niat, daripada wuduk lagi dia dah mula dah nak bagi kita was-was. Basuh muka duk rasa tak puas hati. Habis ayat 3 timba tak selesai-selesai. Syaitan duk kacau hak tu.
duk kacau bagi kita was-was. Jadi kalau terasa tu biar habis. Walau kita duk bercakap dengan hati kita kan, tak sempurna lah, biar habis. Memang aku sengaja nak buat macam ni. Tinggal was-was tu. Tinggal was-was. Sebab tu doa kita apa dia tuan-tuan? A'udzubika Rabbi, a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Kita baca doa nak sembahyang ni. Baik. Bila seorang itu telah ingat dalam hatinya, umpama sahaja aku sembahyang fardu zuhur, cukup dan memadailah niatnya. Tidak wajib disebut lillahi ta'ala kerana ibadah memang kerana Allah Ta'ala. Tetapi jika disebut bagus supaya tepat makna ikhlas itu, tak wajib disebut. Tapi kalau disebut tu lebih bagus kerana tepat pada makna ikhlas. Dan elok juga ditambah menghadap kiblat dan disebut bilangan rakaat. Demikian juga ditambah adaan tunai dalam waktu atau qada bayar luar waktu. Jadi lafaznya begini: usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Tu yang sempurnanya. Tapi cukup bagi kita ambil hak wajib. Yang duk masalah ni nak elak daripada was-was, nak elak daripada duk berulang-ulang takbir. Berulang-ulang takbir tu maknanya syaitan dah menang dah, tuan-tuan. Syaitan dah menang dah. Jangan. Jadi sebab tu jaga hak dikatakan sunat di permulaan tadi. Wudu elok, kemudian qomat, baca doa, lepas baca doa tuan-tuan kita usolli. Bagi kita bersedia elok. Insya-Allah tak masuk saja Allahu akbar tu kita dah, hati kita dah dipandu dah. Hati kita dah dipandu berdoa dalam solat kita. Artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat tunai kerana Allah Taala. Kemudian itu usolli Allahu akbar dalam hati itu kita kena sebut saja aku solat fardu apa. Dia punya dalil tu ada di bawah tu, saya tak sempat nak baca. Sah sembahyang tunai dengan niat qada, demikian juga sebaliknya, yakni sah sembahyang qada dengan niat ada, yakni niat tunai dengan sebab ada uzur seperti disangkanya waktu sudah habis dengan sebab cuaca mendung dan sebagainya. Ia pun niat qada, tiba-tiba sudah sembahyang nyata waktu masih ada lagi, ataupun disangkanya waktu masih ada, ia pun niat ada, tiba-tiba lepas sembahyang nyata waktu sudah habis. Jadi tak ini masalah tentang niat niat tunai dengan qada tu tak jadi masalah. Baik. Kedua-dua masalah ini sembahyangnya sah atau tiada uzur, tetapi ia qasadkan maknanya pada lurah sah juga sembahyangnya. Maka sekiranya tiada uzur dan tidak qasad maknanya pada lurah, nescaya tidak sah sembahyangnya kerana mempermain-mainkan ibadah saja-saja sembahyang dalam waktu nak niat qada. Tak boleh lah. Hak ni hak cerita tadi dia tak sedap. Kemudian kalau dia sedap, itu dia tak boleh nak mempermain-mainkan ibadah dia. Itu sembahyang yang fardu. Sembahyang yang fardu. Yang keduanya boleh tambah sikit lagi. 8.20, 8.30. Unti 8.30 boleh kot no. Nak habis bab niat ni pun jadi dulu. Jika sembahyang itu sembahyang sunat yang mempunyai waktu, sembahyang sunat yang ada waktu. Apa dia sembahyang sunat yang ada waktu? Seperti sunat qabliyah dan ba'diyah, sunat sebelum dan sunat selepas, dia ada waktu dia kan. Sunat duha pun dia ada waktu dia. Dan mempunyai sebab seperti sembahyang minta hujan, sembahyang sunat minta hujan, dan sembahyang gerhana wajib ada padanya 2 perkara sahaja. Tadi 3, tadi ada qasad ta'arud ta'yin, hak ni wajib ada 2 sahaja, iaitu pertama qasad, kedua ta'yin. Sahaja aku sembahyang tak payah sebut sunat pun tak apa.
saja aku sembahyang apa dia, sebelum isyak, selepas isyak. Dia nak qasad dan ta'yin. Sunat tu tak ada, tak apa. Tadi ta'arud tu menunjukkan fardu tadi tu. Ingat dalam hati mengerjakan sembahyang qabliyah atau seumpamanya, tidak wajib ta'arud sunat, tak wajib kita niatkan sebagai sunat. Hak sunat tak wajib kita niatkan sebagai sunat, dia akan jadi sunat. Maksud dia macam kita nak sembahyang qabliyah, saja aku sembahyang sebelum isyak pun tak ada jadi masalah dah. Ataupun lagi bagus, sunat lagi baguslah. Saja aku sembahyang sunat sebelum isyak, itu lagi baguslah. Tapi nak cerita kata tak payah kita nak menyusahkan tentang niat ini, sangat-sangat ringkas. Tapi ada juga yang terlalu memudahkan. Dia kata tak payah niat dah Ustaz, dah tentu dah main masjid nak sembahyang. Ini pun satu hal juga. Ada juga ahad mazhab macam tu, tak payah niat dah Ustaz, main masjid dah tentu nak sembahyang. Habis hampir Mekah dah tentu nak buat haji. Pasal apa kena niat ihram di miqat? Kalau terlajak tak niat ihram di miqat, kena bayar dam. Hak tu nak cerita lagu mana? Habis pergi Mekah nak buat apa? Memang pergi Mekah nak buat haji, tapi kena niat sebelum lepas daripada sempadan. Kita naik kapal terbang daripada Malaysia lebih kurang sejam, kita akan melintasi miqat Qarnul Manazil, kita akan niat di situ. Maknanya sebelum melepasi miqat tu sempadan. Kalau main daripada Madinah, orang habis Madinah dulu, dia akan sampai di Biru Ali, dia akan niat di situ. Lepas pada tu baru teringat nak niat, kena bayar dam. Awak pergi Mekah tu bukan niat nak buat umrah, bukan niat nak buat haji, tapi pasal apa kena? Tu kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dimulai ataupun bergantung kepada niat. Jadi kena niat lah. Rupa juga puasa. Bagi yang fardu wajib niat sebelum terbit fajar. Bagi yang sunat boleh niat sehingga sebelum gelincir matahari, asalkan tak makan, tak minum, tak buat benda-benda yang membatalkan puasa. Malam lupa nak niat, kalau hak puasa sunat, contoh nak puasa hari Isnin ni, kita terlupa nak niat puasa sunat Isnin, pukul 10 pagi baru teringat, oh aku tak niat tadi. Boleh niat masa tu. Mengambil hujah daripada apa yang dilakukan oleh Nabi SAW pada satu hari. Nabi balik daripada urusan kerja dia di luar, waktu pagi lepas daripada dia sembahyang, dia pergi ke pasar, dia berdakwah dan sebagainya. Kemudian dia balik tanya kepada Sayyidatina Aisyah, hari ni kita ada apa untuk makan? Aisyah kata, tak ada apa nak makan ya Rasulullah. Kalau macam tu aku puasa lah. Hak tu puasa sunat, puasa wajib sebelum terbit fajar. Jadi sempadan untuk niat ni kat mana? Bar. Kalau solat, sempadan niat dia tu bar. Allahu Akbar. Sempadan niat dia pada ra yang sukun itu kena ada yang tu. Hak tu hak sembahyang sunat. Jika sembahyang itu sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sunat yang tidak ditentukan waktunya, memadai qasad sahaja, ingat mengerjakan sembahyang, tiada ta'arud dan tiada ta'yin. Sembahyang sunat mutlak, tak ada sebab, tak ada apa, kita nak sembahyang sunat sahaja, itu tidak diwajibkan kita ta'arud dan ta'yin. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak sembahyang sunat. Baik. Yang kedua, duk kena tengok jam. Sebab SOP bab kuliah ni yang duk risau masa bab penjarakan fizikal ni tak risau. Memang orang duk jauh-jauh. Duk langgar ni tang ustaz hak mai dia duk belajar. Kiam baca laju sikit. Yakni berdiri betul bagi mereka yang boleh berdiri dengan menegakkan belakangnya meskipun bersandar kepada dinding. Sekiranya seseorang berdiri dengan keadaan membongkok hampir macam orang rokok, padahal ia boleh berdiri betul, tiadalah dinamakan berdiri
dan tidak sah sembahyangnya. Sebaliknya, jika ia memang bongkok dengan sebab tua atau sebagainya, wajiblah ia berdiri seperti itu, dan ketika rokok tambah bongkok lagi. Baik, qiyam ni rukun. Qiyam ni rukun. Jadi tuan-tuan disebut di sini, yang pertama sekali membetulkan belakangnya. Belakang ni maksud tulang belakang lah. Tegakkan tulang belakang ketika qiyam, walaupun meskipun bersandar kepada dinding. Maksudnya masa bila ni tuan-tuan? Masa takbiratul ihram. Dia hak tiga dalam satu ni kena jaga. Sebab tu kadang-kadang kita tengok, tak maaf kalau hak buat sebelum ni, lepas ni pun betul. Dia main berjalan kaki elok, main masjid, tiba-tiba buka kerusi, duduk kat tiang, dia terus duduk. Tadi dia main berjalan, dia terus duduk. Lepas tu Allahu Akbar. Kena tak tuan-tuan? Dia main tadi berjalan, maknanya tulang belakang dia boleh tegak. Boleh tegak. Dia mungkin masalah pada lutut, tak boleh nak bengkok lutut, tak boleh nak rokok dan sebagainya. Tapi qiyam dia boleh tak? Boleh. Malah dalam kitab Bahrul Mazi kalau kita tengok, dia kata hatta walaupun kamu terpaksa membayar orang untuk mengupah orang untuk pegang kamu saat masa nak takbir, maka wajib kamu bayar upah dulu. Hang tolong pegang aku sat, aku bagi kat hang RM5 masa aku nak takbir. Lepas aku takbir, aku duduk lagi hang lepas. Dalam kitab Bahrul Mazi disebut walaupun terpaksa mengupah orang. Masa bila? Masa takbiratul ihram yang paling utama yang kita kena qiyam ini. Yang kedua, masa baca Fatihah. Masa baca Fatihah, salah satu daripada syarat Fatihah ini dibaca ketika qiyam. Kalau kita tak mampu hak tu, boleh duduk. Tengah-tengah baca Fatihah pun boleh duduk. Tapi hak qiyam ni, walaupun terpaksa upah orang, tetap kena qiyam. Tu dia sebut walaupun sandak di dinding, tapi tulang belakang kena tegak. Maksudnya kita berdiri setakat mana yang kita boleh. Kalau hak jenis memang duduk bongkok dah, berdiri setakat mana dia boleh. Baru masa rokok sekali turunlah sikit lagi. Islam ni benda yang mudah, cuma jangan terlalu buat mudah. Jangan terlalu buat mudah. Sekejap lagi tengok-tengok tak betul terus. Jadi dalam keadaan macam tu dia tetap kena berdiri. Sebab tu dia kata kalau tiadalah dinamakan berdiri dan tidak sah sembahyang bagi orang yang tak sempurna qiyam dia. Qiyam dia tak sempurna, dia sengaja buat bongkok ke, apatah lagi dia duduk terus, maka tak sahlah sembahyangnya. Sekiranya ia lemah daripada berdiri, tak boleh berdiri, hendaklah ia sembahyang duduk. Bagaimana cara yang boleh? Duduk secara iftirash lebih baik daripada duduk secara tawarruk. Iftirash ni duduk macam duduk tahiyat awal, tawarruk tu duduk tahiyat akhir. Duduk iftirash itu lebih baik daripada duduk tawarruk. Tapi hakikatnya tuan-tuan, yang tu ikut kemampuan. Biasanya kalau iftirash tak boleh, tawarruk lagi tak boleh, maka dia hanya boleh duduk dalam keadaan bersandar. Tak apalah, duduklah dalam keadaan bersandar kalau dah memang tak boleh. Pada masa tu, itu cerita orang yang dalam uzur. Ini cerita hak mula asal dia, hak tak uzur. Sekiranya ia lemah juga daripada duduk, tak boleh duduk, hendaklah ia sembahyang berbaring, dan jika lemah daripada berbaring, hendaklah ia sembahyang terlentang, ditinggikan kepala daripada badan dengan diletak bantal supaya ada menghadap kiblat, dan cara sembahyangnya pakai isyarat sahaja dengan kepala pada rokok dan sujud, dan jadikan isyarat kepada rokok kurang daripada sujud. Jika tidak boleh juga, hendaklah ia sembahyang pakai isyarat dengan kelopak matanya. Ketika itu tidak ada beza antara isyarat kepada rokok dengan isyarat kepada sujud. Dan jika tidak boleh juga, wajib dilakukan segala perbuatan dan bacaan sembahyang di dalam hatinya orang yang mengerjakan sembahyang. Bagaimana yang tersebut ini tidak wajib qada apabila ia baik daripada sakitnya kelak. Pendeknya, hukum wajib sembahyang atas orang itu tidak gugur selagi ingatannya masih baik. Jadi nak cerita kata sembahyang ni, rukun qiyam ini asal dia adalah rukun mesti berdiri, tegakkan tulang belakang.
Kemudian bila tak mampu baru ada step-step dia. Boleh duduklah, duduk, tak boleh baring mengiring tak boleh baring melentang. Itu cara dia. Jangan, dia bukan pilihan. Dia bukan pilihan kita. Jadi tuan-tuan, balik pada yang tadi yang kita duk takut ni, kita main dalam keadaan elok, tiba-tiba kita pergi duduk, kita takbir, maka dikira tak sah solat ni. Dikira tak sah. Tak apalah buat dah sebelum ni, tapi lepas ni berdiri dulu. Masa nak takbir, berdiri dulu, Allahu Akbar, rasa tak larat sangat, baru duduk. Selagi boleh sampai habis Fatihah, sampai imam rokok. Kalau kita tak boleh rokok, barulah kita duduk. Sebab salah satu daripada syarat sah Fatihah juga bagi orang yang biasa, Fatihah itu dibaca ketika qiyam. Nanti kita akan sampai. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lebih mendalam, dalam Bahrul Mazi, kitab dalam Hidayatul Sibyan pun ada sebut, Fatihah itu salah satu daripada syaratnya dibaca ketika qiyam, sama dengan tahiyat dibaca ketika duduk. Jadi itu keadaan qiyam, rukun qiyam. Jadi tuan-tuan, kita sampai setakat itu dulu. InsyaAllah kita akan masuk bab takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni pun panjang perbahasan dia. Panjang perbahasan dia nanti insyaAllah. Jika tak ada apa-apa aral dan tak kena PKP kali kedua ke, insyaAllah kita akan sambung. Kita nak bagi jaminan pun tak tahu. Tengok keadaan hari ini yang paling tinggi 317. Jadi pesan saya masuk pada diri saya sendiri, yang pertama SOP kita jaga tuan-tuan, setakat mana yang digariskan, dan yang paling penting jagalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengizinkan perkara ini berlaku, dan dialah sahaja yang mampu menarik semula azab ataupun bala ini daripada kita. Yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena juga tuan-tuan, bagi orang yang jaga hubungan dengan Allah, kena juga, itu tanda Allah sayang kat dia, Allah nak ampunkan dosa dia. Allah sayang kat dia, Allah nak ampunkan dosa dia. Bukan makna hina pada dia, tak. Ni bukan penyakit hina. Cuma kita jaga, insya-Allah Allah akan pelihara kita. Kalau kena juga, ini tanda Allah nak ampunkan dosa orang ni. Kalau dia mati dalam keadaan tu, dikatakan dia masuk dalam golongan orang yang mati syahid bagi orang yang terkena kematian dalam wabak. Tapi dia mestilah dari kalangan orang yang jaga hubungan dengan Allah, dan dia bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Pakat-pakat jaga, pakat-pakat doa, tuan-tuan. Doa yang paling baik adalah doa yang maksur daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang maksur daripada Al-Quran, dan doa waktu-waktu, berdoalah pada waktu-waktu yang ditetapkan. Jadikanlah wirid kita setiap pagi 3 kali, petang 3 kali, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Dengan penuh yakin Allah akan jaga kita. Kemudian doa dengan doa yang disebut oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa ini. Orang kata ni bukan doa Ustaz, tapi Allah rakamkan dia dalam Al-Quran sebagai doa. Jadi doa antara yang terbaik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui kesalahan. Macam doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maknanya dia mengaku kesalahan dia. Ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Inni, aku ni, kuntu minaz zalimin, adalah dari kalangan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus dengan doa Nabi Adam ni tak beza, tuan-tuan. Baca doa itu. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini zikir. Jadikan dia sebagai wirid-wirid kita, insya-Allah. Allah akan bantu kita. Ini jalan kita, selain daripada kita patuh pada SOP yang ditetapkan. Orang Islam banyak bergantunglah pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan selamat. Bukan bila cakap macam ni Ustaz Razan nanti dia pun selamat. Tak. Allah nak uji kita, tak tahu siapa. Tapi yang penting
kalau kena pada kita ujian Allah ini kita anggap sebagai satu rahmat Allah untuk mengampuni dosa kita. Yang penting kita bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah. Marilah sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلى وأعلم.